Assalamualaikum, and get back to our third video regarding our introduction to statistics subject GMP 181. So this time I just want to explain about our second topic, which is about describing the data. So describing the data, data organization and data presentation, we have two different types of data, for qualitative data and quantitative data. So you need to understand on how kita nak do a graphical method for both quantitative and quantitative. So we need to know the keyword first. So for the keyword, raw data is information obtained by observing values of a variables. So when you say raw data, it is data that is unorganized. So that means, for example, you have data about student grades. Student grades in subject GMP 181. So that means ada someone yang get 30, ada someone yang get 40, ada someone yang get A, which is 80, and something like that. So the range is from 0 to 100. So for that kind of data, you have you can classify the data within by using this kind of method, which is qualitative data and quantitative data. So for that example, qualitative and qualitative adalah non-numerical value, and then kalau quantitative pula adalah numerical value. I already explained in the previous topic, right? So a class is one of the categories into which qualitative data can be classified, and then the class frequency is the number of observation. Okay, let's say I just want to classify here about our example just now. Kalau kita menggunakan example macam grade, student grade kan. So student grade daripada 0 until 100, and then someone get 30, someone get 40, 60. So bila kita cakap pasal kelas, you need to classify, maksudnya kelas kan, ada orang yang dapat dari 0 sampai 30 tu berapa ramai orang. So you need to count. So contohnya ada 5 orang yang bawah 30. So that one adalah dikira sebagai kelas. You kategorikan data-data you tu dalam kelas yang tertentu. So data tadi adalah data berkaitan dengan student grade kan. So bila student grade, you masukkan ke dalam kelas yang mana. Contohnya you dapat antara 80. So you masukkan kelas antara 80 sampai 100. Contohnya macam tu. That one yang dinamakan sebagai kelas adalah antara 0 until 30, and then start to 30 until 50. Let's say kita ada 50 until 70, contohnya macam tu lah. Okay, untuk kelas frequency pula is number of observation. So macam saya explain earlier, kalau antara 0 sampai 30 kita ada 5% contohnya kan. So that one adalah kita kenal sebagai frequency. So kelas frequency kita adalah 5 tadi. Okay, and then untuk kelas relative frequency pula adalah kelas frequency divided by the total number of observation in data set. Kalau kelas relative frequency, dia macam proportion. Dia macam apa kita punya frequency divide with all, semua sekali. So, contohnya dari untuk frequency daripada 0 sampai 30 jadi ada 5%. So 5 divide with, contohnya dalam satu kelas kita ada 40 orang. So 5 divide with 40 kita akan dapat berapa. That one adalah class relative frequency. And then untuk class percentage pula, you just need to multiply with 100. So daripada 4% divide with berapa orang dalam kelas, iaitu 40, you need to times with 100. So this is one of the example yang akan saya tunjuk dalam kerjanya nanti. Okay, and then for the next one adalah data presentation terbagi kepada dua. We have qualitative data and quantitative data. So for quantitative data, you need to summarize, you need to know about the summary table, and then in summary table pula you can create bar graph, pie chart and Pareto diagram. Kalau untuk quantitative data pula, you need to have the dot plot, stem and leaf, display, frequency distribution. So daripada frequency distribution, you can buat histogram. Sebenarnya ada 3 jenis, histogram, polygon dan lagi satu ogive. So these 3 I lupa nak masukkan sekali. Histogram, frequency polygon, and also another one is we have ogive. Okay, so the next one adalah graphical method. Kita go through satu-satu, which is
qualitative data dulu. So for qualitative data, the first one is list category and number of element in category obtained by tallying responses in category. May show frequency, count, percentage ataupun vote. So that one adalah untuk summary table. Summary table ni macam you just count sajalah, macam saya cakap tadi kan. Contohnya kalau you nak dividekan antara orang-orang yang dapat markah-markah dalam satu kelas tadi tu kepada male dengan female. So untuk male berapa ramai yang dapat antara range yang tersebut. Contohnya macam tu lah. Kalau yang tadi saya klasifikasikan into range kan, so maksudnya into class. So maksudnya antara 0 sampai 30 ada berapa ramai orang. Itu adalah summary table yang macam saya cakap ni lah. So yang contoh yang kedua dia bagi macam ni. Untuk yang student accounting berapa ramai orang, 110. Student economy berapa ramai orang, and then management berapa ramai orang. So untuk 12 semua adalah 200 orang. So in term of tally, obtained by tallying responses in category. For tally ni you just buat lah macam biasa. You pernah belajar kat sini kan, tally 1, 2, 3, 4, 5. So maksudnya first tally ni kalau you dapat cukup 5, you boleh slash dia lah 1, 2, 3, 4, 5. And then the second one pun sama juga. And then this one adalah example untuk 20 number of count lah. Okay, the next one adalah untuk bar graph. You need to know about the bar graph. Macam mana kita nak lukis bar graph. Dia macam biasa je. You just ambil je based on category. Sebab this bar graph, kalau histogram lain dengan bar graph. Kalau bar graph dia carta palang yang mana dia berdasarkan kategori. So bila berdasarkan kategori dia tak rapat, dia tak continuous lah. Macam untuk penyebab kan, for this adalah untuk account, ini adalah untuk ekonomi, ini adalah untuk management. So untuk account berapa ramai, berapa frekuensi kita dapat. Sama ada nak buat dalam bentuk count ke, nak buat frekuensi pun boleh. Yang sebelah sini dia buat frekuensi. Frekuensi tu maksudnya count dia, berapa banyak, berapa ramai orang yang dekat dalam student account ni, berapa ramai yang student ekonomi, berapa ramai yang management. Contohnya macam tu. Bila you nak buat dalam percentage pun tak ada masalah. So yang ini you nak buat percentage, you buat lah darabkan dengan 100. Dalam bentuk percentage you kena relative frequency tu. Okay, maksudnya macam ambil daripada 4. Contohnya lah tadi kan kita ambil 5 daripada berapa number of student, 40 darabkan dengan 100. So you akan dapat dalam in term of percentage lah. So boleh lah buat bar graph juga. Okay, seterusnya kita ada pie chart. So untuk pie chart kita ada show breakdown of the total quantity into categories. So untuk ekonomi, untuk major, untuk management, major management ni, major ni ada di dunia ni lah. Ni kan cost dia. So ekonomi, siapa yang major in management, siapa yang majoring in account. So untuk dapatkan pie chart ni pula, kan kita ada satu pusingan 360 darjah. So untuk satu pusingan 360 darjah, you just have to buat macam biasa je. Macam contohlah, let's say kita ada kat sini ekonomi. So ekonomi adalah 10%. So maksudnya 10 daripada 100 darabkan dia dengan 360. Sebab kita nak dapatkan untuk dalam pie chart ni. So bila you ada target, you nak buat dalam bentuk pie chart yang mana dia memerlukan 360 darjah. So you need to follow darabkan yang 360 darjah. So you need to find the proportion dulu. Proportion tu adalah apa yang ada dalam dalam setiap cost tu. Macam contoh ekonomi kan, dia ada 10 per 100. Kita jadikan dalam bentuk percentage. Tapi kalau sebelum ni, kalau you nak buat dalam bentuk proportion yang biasa pun tak ada masalah. So let's say okay, tak apalah. So let's say kalau ekonomi ni ada 5 kita tadi nak bagi contoh lah, senang lah. Contoh untuk student tadi kita ada 5% daripada 40 kan. So 5 per 40 you just darab je dengan 360. Kalau you tak nak buat dalam bentuk percentage pun tak ada masalah. Yang penting dapat bentukkan dalam bentuk pie chart. Berapa banyak darjah dalam bentuk pie chart ni. Okay. So kita boleh buat dia punya ni lah based on degree. Okay, berdasarkan darjah. Dan seterusnya adalah Pareto diagram. So Pareto diagram ni kita kena buat dalam in order, yang bermaksud descending order from left to the right, yang maksud makin menurun. So kita nampak kat sini yang paling tinggi adalah account, and then followed with management and economy. So Pareto diagram ni just diagram yang menggunakan kategori juga, tapi dia in order. Okay. And then ini adalah contoh untuk stack bar chart. Stack bar chart ni adalah you gabungkan dua kategori, masukkan kat dalam satu bar chart. So
So a stack bar chart can be used to show and compare segment of total. Quotient should be exercised when using this type of chart. It can be difficult to analyze and compare if there are too many items in each stack or if many items are fairly close in size. So yang bermaksud, if you ada banyak jenis kategori, macam contoh ni kan, kategori ni adalah untuk male dengan female saja ataupun man dengan woman saja. Tapi if you ada banyak kategori, you tak boleh buat macam ni because dia akan makin complicated. So better avoid kalau ada banyak kategori lah, ataupun you analyse guna graphical method yang lain. Okay. Untuk cross tabulation pula adalah a statistical tool that is used to analyze categorical data which can be divided into mutually exclusive group. Bila cakap pasal mutually exclusive, yang bermaksud perkataan eksklusif tu adalah untuk eksklusif diri sendiri. Maksudnya dia tu berdiri dengan diri sendiri, dia eksklusif. So bila you nak buat cross tabulation, maksudnya contohlah macam kita tengah buat pasal type of product ni, based on that table, type of product, kita ada smartphone dengan laptop. So smartphone lah, dia tak ada kaitan dengan laptop, benda yang lain. So that one adalah digunakan sebagai mutually exclusive group. Dia dibahagikan kepada dua group, tapi dua-dua group ni adalah sendiri, berdiri dengan sendirinya. Okay? Macam contoh male dengan female. So female lah, male lah, tak ada kaitan pun antara satu sama lain kan. Cuma dia adalah kita bahagikan dia kepada beberapa group. Itu yang dia cakap sekarang lah. So untuk cross tabulation, biasanya kita akan buat untuk beberapa jenis, beberapa type of kategori. Macam contoh kat sini, contohnya dia buat antara type of product dengan region. Region ni adalah tempat. Dia nak tengok untuk produk yang smartphone, laptop, adakah region yang pertama dengan region yang kedua. Biasa dia ada dua lah, region pertama dengan region yang kedua ni dia punya cawangan contohnya kan. So dia buka cawangan yang pertama, cawangan yang kedua. So dia nak observe yang mana yang paling banyak terjual. So daripada table ni, as you can see from this soalan, which region has the highest sale and what type of products is the highest. So daripada sini, antara semua benda ni, region yang paling banyak sale adalah, you tengok kat bahagian row ni, antara dua benda ni, yang mana yang paling tinggi adalah region yang pertama. So that is why dia punya jawapan adalah region yang pertama. And what type of product is the highest? So untuk type of product is the highest, saya tak tulis kat sini jawapannya. Untuk type of product, you tengok bawah ni lah, antara smartphone dengan laptop. Okay, yang ni yang bawah ni, which product has the highest sale? Okay, benda yang sama kan. So which product is the highest sale? It is the smartphone lah. You tengok by column pula. So yang ini adalah 2, 2, 4 dan 5. So untuk how many smartphone have been sold in region 1? Kenapa tak? Dia lab kat sini, yang bermaksud dia tanya pasal smartphone dalam masa yang sama, dia tanya pasal region 1. So untuk smartphone dalam masa yang sama region 1, dia ada 132 number of smartphone yang dijual di region 1. Nampak tak? Untuk cross tab ni dia lebih kepada macam tu, different types of category kita gabungkan. In terms of analisis, sebenarnya ada analisis chi-square test, tapi kita belum masuk lagi chi-square test. Nanti saya akan explain lah details kalau you masuk bahagian chi-square test nanti. And then seterusnya adalah summary. Untuk summary ni, dia bagi tahu secara ni lah, untuk baca the categories or classes of the qualitative variables are presented by bars where the height of each bar is either class frequency, class relative frequency ataupun class percentage. Dan untuk pie chart ni pula adalah the categories ataupun classes of qualitative variable that are presented by slices of pie. The circle of each slice is proportional to the class relative frequency. So bila nak buat pie chart ni, you tak payah nak susah. Macam you buat dulu kan, you mesti dah pernah buat. So just ambil je apa saja, contoh berapa orang, bukan dengan semua, you darabkan dia dengan 360 sebab pie chart adalah satu bulatan 360. Untuk Pareto diagram pun sama, adalah bar chart yang menggunakan arrangement daripada descending order from left to the right. Okay, so the next one, kita tengok berkaitan dengan thinking challenge contoh. So you are an analyst of IRR. So you want to show the market held by web browser in 2006. Construct a bar chart, pie chart, and Pareto diagram to describe the data. So untuk yang ini, as you can see, kita ada browser, Firefox, internet, Safari and others. And then market share adalah in term of percentage. Jadi kat sini ramai yang menggunakan 14%. Okay, 14% only use Firefox,
and then Internet Explorer 81, Safari 4 and others is 1. So that's where kita construct bar chart. Okay, bila kita nak construct bar chart daripada sini, first jawapannya adalah market share dalam bentuk percentage. So you use percentage untuk yang ni. And then internet browser adalah Firefox yang ni kat sini kan. Untuk Firefox, Internet Explorer, Safari and others. That one adalah untuk bar chart graph bar solution. So untuk graph bar solution ni, as you can see cara tapalan kan kita bahagikan dia kepada ni. Tak rapat. Okay. So untuk pie chart solution pula adalah cara market share yang mana kat sini dia buat in term of pie chart. Semua ni sebenarnya kalau tadi kita ada 14% lah, let's say 14%. So you need to times with 360. Sebab satu bulatan kita ada 360 kan, jadi 14 per dengan 100 darabkan dengan 360, you akan dapat berapa banyak darjah dekat bahagian sini. Ini you can create lah, yang others pun sama juga. Dan untuk Pareto diagram, apa yang you kena tengok kat sini adalah market share dia dalam bentuk percentage, dan dia buat dia pula susun dalam bentuk descending order. So bila descending order ada start dengan Internet Explorer lah yang paling tinggi sampai lah yang paling atas yang paling rendah. Okay, so kita pada teruskan dengan graphical method for represent the quantitative data. So untuk quantitative data pula, as you can see kita ada dot plot. So untuk dot plot, horizontal axis is the scale of the quantitative variables. For example, kita ada percent. So untuk yang ini, as you can see, ini adalah horizontal. Horizontal adalah yang macam ni, and then untuk yang ini dia ada dalam bentuk percentage. So 3.5, 4, 4.5. So the second one is the numerical value for each measurement is located on the horizontal scale by the dot. So let's say you ada kat sini kan 6. So 6 ni ada berapa orang? So 6% ni ada berapa? So 1, 2. So untuk 6.5 ada berapa? That one adalah untuk dot plot. Okay, so untuk stem and leaf, sebab yang ni semua ada dalam berbentuk kuantitatif, yang maksud number kan. Jadi untuk setiap satu tu, macam tadi kan kita ada ni, setiap satu percentage macam ni kan, antara ni dia adalah percentage. So yang mana yang antara 6.5 percentage dia, so ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4. So kita count lah, ada 4 orang yang percentage rate 6.5. Let's say gitu. That one adalah scale untuk quantitative variable. And then untuk stem and leaf display ni pula, divide each observation into stem and leaf. As you can see right here, kita ada division dekat sini, and then kita ada stem, and ini adalah kita punya leaf. So untuk stem and leaf, bila you ada division macam tu, stem are listed in order in a column. Leaf value is placed in the corresponding stem row to the right of bar. So daripada sini sebenarnya observation ni adalah 2 dengan 1 akan dapat 21, 2 dengan 4, observation yang kedua adalah 24, dan observation yang ketiga adalah 2 dengan 6, 26. Contoh kan yang dia buat kat sini kan, 2 dengan 6 dapat 26. So 2 dengan 7 dapat 27. So 27 ada 2, 26 ada 26 ada 1, 24 ada 2, macam tu. So untuk yang 3 ni pula, 30 30, 32 32, 38 38, sama juga macam yang ni lah, 41 41 lah. Okay, so yang stem ni kita letak kat bahagian tepi ni, yang mana bila siapa-siapa yang start dengan 2, dia akan letak kat sini. So 21, 24, 26, 2. So ini pun mesti kena ascending daripada kecil sampai ke besar, ascending order. So the leaf is placed in the corresponding stem row to the right of bar. So data yang kita ada sebenarnya berdasarkan stem and leaf display ni adalah 21, 24, 24, 26, 27, 27, 30, 30, 38 dan 41. So bila tiba-tiba you dapat data yang terabur-terabur, so you nak buat stem and leaf, you kena pastilah apa yang kita ada. Yang paling kecil sekali apa? Let's say dia start dengan 21, so 21, so 24, 26 dan macam tu Okay. So untuk seterusnya adalah frequency distribution table. Untuk frequency distribution table ada beberapa stage. So yang pertama adalah determine number of classes. Number of classes ni terbahagi kepada 2, iaitu gunakan stages rule, yang mana kita ada K sama dengan 1 plus 3.3 log N. And then the second one adalah power rule. Kita ada 2 kuasa K less than N. Untuk compute class interval pula, width iaitu ataupun dia class interval ataupun class width, interval antara 2 tadi kan. Macam saya bagi contoh yang mula-mula sekali berkaitan dengan student grade. So saya grade kan siapa yang dapat antara 0 sampai 30 markah. That one adalah class interval, okay. And then range, kalau macam mana nak cari bila kita tak tahu, range kena bahagikan dengan number of class.
So yang mana yang ini nanti saya akan tunjukkan contohnya secara manually. And seterusnya adalah determine the class boundary. So untuk class boundary ni pula kita ada limits. So limits yang perlu kita tengok adalah upper limits dengan lower limits. Dan tu pun saya akan tunjukkan secara spesifik manually macam mana nak calculate. And compute the class midpoint berdasarkan class boundary, you akan dapat midpoint. So untuk dapatkan midpoint pula adalah upper boundary tambahkan dengan lower boundary, bahagikan je dengan 2. So titik tengah lah kan. So untuk midpoint dia macam tu, just tambah dan bahagi 2. And then untuk compute the cumulative frequency ni pun saya akan tunjukkan count the observation and assign to classes. So count observation ni you kena kira lah. Okay, contohnya macam gini. Suppose you are considering investing in a mutual fund. You collected data in the table below, which present the 3-year return rate in percent for simple random sample of 40 small capitalization growth mutual fund. So untuk yang ini, simple random sample dia dah apply lah. So maksudnya you tak payah susah. Yang kita dapat ni adalah memang kita kena analyze. Macam yang sebelum ni kan, you ada belajar method of sampling. So method of sampling tu sangat penting. Macam contoh kat sini kan, kita dapat 40 number of small capitalization growth mutual fund. Siapa yang buat fund tu lah, dalam masa 3 tahun return rate tu macam mana. So untuk yang ni dia ada 27%, 17 dan sebagainya sampailah ke akhir ni. And then step yang pertama adalah determine the number of class. Two methods which are Sturge's rule and power rule. Okay, based on this one, nanti you boleh tengok. Okay, yang pertama 1 plus 3.3 log 40. And then dia ada K sama dengan 6.28. So untuk yang K ni sebenarnya dia adalah kita punya number of class. Yang bermaksudnya adalah berapa banyak kelas yang kita perlukan. So untuk yang ni kita ada K sama dengan 6.28. We may choose either 6 or 7 classes for the data. Let us choose 7 for the class. So kita gunakan 7. Okay, dia mana-mana boleh 6 dengan 7. So I prefer you rounded up. Maksudnya you jadikan dia 6 ni 7 lah. So untuk power rule ni pun adalah metode yang lagi satu, yang mana K tak dapat less dari 5.3. So yang ni kena round down dia. So maksudnya 5 lah yang possible ni, sebab dia kata K less than 5.32 kan. So kena kurangkan dia. Jadi untuk step yang kedua adalah determine the class width. Class width ni adalah yang saya cakap tadi, range kalikan dengan number of classes. So untuk yang tadi, yang pertama, step pertama kita dapat, kita akan ambil 7. Kelas yang kita nak ada 7 sahaja. And then step yang kedua kita nak class width. Class width tu adalah you punya range. Macam tadi kan saya buat graph untuk masa student, saya buat daripada 0 sampai 30. So that one adalah class width dia, range dia, you nak daripada mana sampai mana. So untuk yang ini kita buat, ambil data yang paling banyak, tolakkan dengan data yang paling sikit, bahagikan dengan number of classes. Yang bermaksud untuk yang kat sini tadi, you boleh cari data yang paling banyak adalah 48, data yang paling sikit adalah 11. So maksudnya maximum value tolakkan dengan minimum data, bahagikan dengan 7. So you dapat 5.28, you round up kan. So kita dapat 6. So untuk range 6 untuk kelas tu punya interval ataupun width ni adalah 6. So untuk step yang 3, determine the class boundary and midpoint class. Let us choose 11, the minimum data as the starting point. So step 4 dan step 5 ni are done in the following table 2. So untuk solution yang ni saya akan buat manually, iaitu secara ni lah, nak tunjukkan kamu macam mana cara nak buat benda-benda ni semua in details. Okay, so this one adalah untuk result dia, yang mana kita ada class limit, class boundary, midpoint, daily and also the frequency. So untuk frequency yang ni saya just nak beritahu sahaja, antara 11 sampai 16 you need to find the frequency daripada sini. Antara 11 sampai 16 ni dekat mana? Antara yang kedua 17 sampai 22 ni dekat mana? So yang mana yang kamu determine 6 tadi untuk class limit. Macam contoh ni kan, class width ni ataupun class limit 6. Inilah yang kita punya class tu. Antara 11 sampai 16 dia ada 6 limit nombor dia. So 11, 12, 13, 14, 15, 16 adalah 6. Okay. And then untuk class boundary, upper limit dengan lower limit. So lower limit dia untuk yang ini. Kalau lower limit dia 11 kan, 11 ni lower limit dia adalah 10.5. Kalau 16 ni pula upper limit dia adalah 16.5. Okay. So untuk frekuensi ni berapa banyak dari data. Untuk midpoint dia just tambahkan dia.
10.5 tambahkan dengan 16.5, you bahagi dengan 2, you dapat 13.5. Okey, seterusnya adalah relative frequency and percentage distribution. Untuk relative frequency, frekuensi bahagikan dengan total frequency, yang bermaksud frekuensi kita, let's say kita ada 3 kat sini. Ini adalah contoh yang lain, dia berkaitan dengan cholesterol value. Frekuensi dia, siapa yang ada cholesterol value tu daripada 170 sampai 189, frekuensi dia 3. So maksudnya you have to divide 3 ni dengan total number dia adalah 45. So 3 bahagikan dengan 45 untuk relative frequency. Untuk percentage dia darabkan dengan 100. So you akan dapat dalam bentuk percentage lah. Okey, so untuk frequency distribution table example, ini adalah contoh yang lain yang mana as you can see right here, untuk raw data macam ni, you need to determine dia punya class, dia punya midpoint, dia punya frequency. Antara yang paling senang ni lah contoh yang ni. Dia punya width tu adalah pada bahagian sini, yang mana dia buat dari 15.5 sampai 25.5. Yang mana 25 tolakkan dengan 15, you akan dapat 0, 1, 10. So dia punya beza ni adalah 10. So midpoint adalah 20.5. Just tambahkan je kelas upper boundary dengan lower boundary, and then bahagikan dengan pada 2, you akan dapat midpoint. And then untuk frequency, you need to kira lebih antara 15.5 sampai 25.5 ada berapa banyak. So dari sini kita dapat 3, 5 dan 2. So untuk yang ni adalah formula dia. Dan seterusnya, relative frequency distribution table. Relative frequency distribution adalah proportion. So sebab tu saya cakap tadi, kita just bahagikan saja. Macam contoh tadi yang pertama, ni kan, relative frequency, you just bahagikan saja 3 daripada 45. Sebenarnya kita dapat dalam bentuk proportion. Proportion tu maksudnya perpuluhan lah, kebarangkalian, perpuluhan je dalam bentuk perpuluhan. Okay, proportion tu adalah perpuluhan, jadi 0.3. So jumlah untuk proportion ni, you need to make sure that dia mesti 1.0. Last sekali 1.0. Okay, so percentage distribution adalah just darabkan je dengan 100. Untuk histogram pula, ini adalah dalam bentuk continuous variable. Macam saya cakap sebelum ni, kalau qualitative, bila you buat baca, different dengan histogram. Baca dia asing-asing macam tu kan, tapi kalau histogram dia rapat-rapat macam ni. So bila dia rapat-rapat macam ni, you akan ada continuous value kat bahagian situ. So continuous tu maksudnya antara yang pertama dengan yang kedua ada berkaitan. Macam tadi kan, untuk qualitative, apa yang dikatakan dengan mutually exclusive tu adalah dia berbeza. Antara bar yang pertama dengan bar yang kedua adalah benda yang berbeza, iaitu smartphone dengan, let's say kita buat smartphone dengan laptop tadi kan. So smartphone ada smartphone, laptop ada laptop. Tapi untuk yang ini, dia adalah continuous. Ini ada kaitan dengan yang ini, ada kesinambungan kat situ kan. So that one adalah the end of our first part. Tapi Okay, so daripada this video, sebenarnya saya nak tunjukkan cara-cara secara manually you boleh calculate ataupun untuk create frequency distribution table. So fokus kita adalah frequency distribution table. So untuk dapatkan frequency distribution table, first of all kena determine dia punya number of class. So untuk determine number of class, apa yang perlu kamu buat adalah, let's say kita ada number of data yang ni. Based on saya punya slide, kita ada data yang tersebut. Okay, so untuk number of class ni, kita ada dua jenis, iaitu Sturges rule dengan power rule. So based on this Sturges rule, kamu kena guna formula K sama dengan 1 plus 3.3 log N. Ataupun kalau you gunakan power rule, kena gunakan K sama dengan 2 kuasa K less than N. So macam mana nak buat? So based on this data, as you can see, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So yang bermaksud 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kita ada 8 kalikan dengan 5. So kita punya ni adalah 40. So 40 ni adalah kita punya number of sample ataupun N kita. So bila kita dah dapat dah nilai N kita, boleh masuk dalam formula Sturges rule ataupun power rule. So based on this formula, you just kira je. Yang bermaksud, contohnya macam yang ni kan, kita ada 1, K sama dengan 1 plus 3.3 log 40. So daripada sini, you just calculate je, you akan dapat nilai K. Yang mana bila you tekan calculator, let's say lah, okay, you tekan calculator, apa yang perlu kamu tekan adalah just buat je 1 plus 3.3 log 40. So 1 plus 3.3 log 40 yang bermaksud dia adalah 6.2868. So 6 perpuluhan, kita ambil 2 je lah, 29.
So 6.29 yang bermaksud apa K yang kamu buat ni sama ada kamu boleh ambil 6 ataupun ambil 7. So biasanya kita akan round up kan, yang bermaksud kita just ambil je walaupun dia 6.2. Kalau kita bundahkan kita akan dapat 6, tapi in term of yang this case kita akan round upkan jadi 7. So yang ini kita boleh ambil 7, sama ada 6 ataupun 7. So saya pilih 7. And then untuk yang lagi satu rule pun sama juga. Kalau you nak apply power rule, you kena gunakan formula ni, yang bermaksud you just buat je 2 kuasa K less than N kita adalah sama dengan 40. So sekarang kita nak dapatkan K ni, so kena pindahkan 2. Ni konsep log lah. Kalau kita pindahkan 2, kita akan dapat K less than log 2 40. So K less than log 2 40, yang bermaksud yang ni kan 2 kan, 2 besar pindah sebelah jadi kecil, yang bermaksud dia akan jadi log 2 yang kecil macam ni. So untuk tekan kalkulator, just tekan je macam biasa, ambil yang hujung ni log 2 40. So bila you tekan log 2 40, you akan dapat 5 perpuluhan. So K mesti less than 5.322. So bila 5.322 yang bermaksud approximately K ni kita boleh assign dia sebagai 5. Jadi mana-mana satu boleh. You nak ambil yang atas ni, you nak ambil bawah ni pun boleh untuk analisis. Tapi I prefer kita teruskan dengan Sturges rule. So bila Sturges rule kita akan dapat kita punya kelas iaitu 7. So bila kita dapat kelas kita 7, yang bermaksud 7 ni apa? 7 ni adalah number of class yang mana dia terbahagi kepada 7. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So saya dah sediakan kotak dah. Sini semua 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kelas kita ni ada divide kepada 7. Daripada data ni kita kena masukkan dalam sini. So yang bermaksud kita teruskan dengan kelas width pula. Kelas width adalah kelebaran dari segi dia punya width ni punya kelas ni. So untuk berapa sampai ke berapa kelas kita nak dapatkan kan. Jadi kita kena buat range bahagikan dengan number of class. So untuk dapatkan range pula kena ada maksimum tolakkan dengan nilai minimum. So nilai maksimum dengan nilai minimum kamu boleh dapat daripada data ni, yang bermaksud as you can see right here kita ada 27, 17, 11, 24, 36 dan sampai pada hujung ni. Kita tengok yang paling kecil adalah, kalau ini 11, okey, adalah kita, ini pun 11 juga. Okey, tak ada dah. So maksudnya data yang paling kecil adalah 11 dan data yang paling besar yang kecil adalah 11, and then yang paling besar adalah kat sini 36, yang paling besar kat sini 46, ini 48. Ni tak ada, ni pun tak ada, ni pun tak ada. So kita ada kat sini 48. So data yang paling besar adalah 48 dan yang paling kecil adalah 11. Jadi daripada sini you just buat je. Untuk minimum tolak dengan maksimum, you just buat je 48 tolakkan dengan 11 bahagikan dengan number of class. Tadi saya kata saya nak pilih 7 ni kan. So kita ambil je 7 tu. So just buat je macam biasa pengiraan. 48 tolak dengan 11 bahagi dengan 7, you akan dapat. So 48 tolakkan dengan 11 dan then bahagikan dengan 7, kita akan dapat 5.2857. Okey, so 5.29 lah. So 5.29, apa yang perlu kamu buat sekali lagi, kita round up kan. So bila kita round up kan, dia approximately menjadi 6. So ini adalah 6. Okey, untuk dia punya class width yang mana kita kena pilih dia punya kelas tu antara berapa sampai berapa, iaitu dengan menggunakan 6 ni. Okey, kita teruskan dengan macam mana cara nak tulis-tulis semua benda ni. So apa yang perlu kamu buat, based on tadi kita dapat K sama dengan 7. Lepas tu kita punya kelas adalah class width adalah 6. Class width adalah sama dengan 6, betul tak? So bila kita dapat 7 dan kita dapat 6 ni, apa yang you perlu buat adalah terus masukkan dalam sini. So first kali kita kena assignkan untuk yang first ni adalah sebagai dia punya kelas. So untuk yang first ni dia kena sebagai kelas lah. So saya just ambil je kat bahagian atas, saya tulis kat sini kelas. Ni yang pertama, kelas. And then yang kedua kita ada class boundary. So itu yang kedua. And then yang ketiga you boleh ambil frequency. Frequency yang ketiga. And then yang keempat kita ada cumulative frequency. Ni apa yang perlu kamu carilah. Okay, cumulative frequency dah dapat. And then kita kena dapatkan midpoint class.
And then last kali apa yang boleh you dapatkan adalah midpoint, class boundary dah, relative frequency. Relative frequency dengan lagi satu percentage of distribution frequency. So untuk yang ini, dua benda ni tak ada dalam graf lah. Just macam mana nak dapatkan relative frequency, macam mana nak dapatkan percentage tu, you boleh dapatkan daripada sini. So untuk yang kelas ni, macam tadi saya cakap, kita ada class width iaitu 6. Yang bermaksud daripada data ni you kena tengok yang mana yang paling minimum. Biasanya kita akan start dengan yang minimum iaitu 11 tadi kan. So kita punya kelas tu akan start dengan 11. So 11 sampai mana? Kena kira 6. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So maksudnya 11 sampai 11, 12, 13, 14, 15, 16. So 11 sampai 16. And then seterusnya 17. Sampaikan dengan 22. You kena buat sampailah you dapat sampai habis ni lah. So 17 sampai 22. And then the next one adalah 23 sampailah 28. And then kita ada 29 sampai 34. The next one adalah 35 sampai dengan 40. 41 sampai 46. 47 sampailah 52. Okay, that one adalah untuk kelas yang ni. Semua kena in term of 6 ni, class width tadi. Sebab tu tujuan kita kena dapatkan class width. And then untuk class boundary pula, you refer balik kepada bahagian sini, yang mana untuk class boundary kita akan ambil lower boundary dengan upper boundary. So lower boundary dengan upper boundary, kena ingat yang tu. Jadi untuk class boundary kita akan assign je lower boundary yang ni adalah 10.5. And then upper boundary dia adalah 16.5. Sama juga yang macam yang ni, kena ambil 16.5 sampai 22.5. So yang ni pula just dia akan jadi repeat. Kalau you perasan kat sini, ni 16.5, ini pun 16.5. So kita akan repeat balik 22.5 sampai 28.5. Lepas tu kita ada 28.5 sampai 34.5. And then seterusnya 34.5 sampai 40.5. And then untuk next one adalah 40.5 sampai 46.5. 46.5 sampai 52.5. Okay, so itu adalah untuk class boundary. Dan class boundary ni pula you kena pilih based on lower boundary and upper boundary yang kelas ni. And then untuk frequency ni pula kena cari daripada sini. So antara 11 sampai 16 ada berapa banyak. So you kena kira lah. Okay, untuk frekuensi yang pertama, apa yang perlu kamu tengok daripada sini, kena kira dia, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So untuk frekuensi yang pertama adalah 8. And then sama juga macam frekuensi yang kedua, 17 sampai 21 ni ada berapa banyak. So you kena tengok lah 17. And then kira satu. 17 ada 1, 2, dan 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 11, 12, 13. Sini 13 lagi satu kan, 13. So yang kedua ada 13. So you kena proceed untuk dapatkan frekuensi setiap satu ni based on dia punya range ni, yang mana kira satu-satu daripada sini. Then last kali you akan dapat 8, 6, 3, 1, 1. And then untuk cumulative frequency, you kena buat macam biasa, iaitu 8, follow kat sini 8, tambahkan dengan 13. So 8 tambahkan dengan 13, kita akan dapat 8 tambah dengan 13. Sekejap. Saya terus kira kat sini lah. 8 tambahkan dengan 13, so 21. 21 tambahkan dengan 8, you akan dapat 29.
Tambahkan lagi dengan 6, 35. So tambah-tambah dia macam gini. 35 tambah dengan 3 dapat 38. 38 tambah 1 dapat 39. 39 tambah 1 dapat 40. You nampak kan? So last kali akan dapat 40 ni. 40 ni adalah kita punya total number. Ada berapa banyak n kita tadi kan? So ada 40. So daripada sini pula kita cari midpoint class. So untuk midpoint class, you just bahagikan je. Tambahkan dua benda ni, bahagikan kepada 2. Yang bermaksud, contoh yang pertama adalah 10.5 kan. So 10.5 just tambahkan je dengan 16.5 dan you divide by 2. So bila divide by 2 kita akan dapat 13.5. So untuk midpoint class adalah 13.5. Ni yang pertama. Okay, dan you proceed dapatkan yang lain juga. Sekejap saya cari dulu. So kita ada yang kedua, 16.5 tambah 22.5 bagi 2, 19.5. 22.5 tambah 28.5 bagi 2 kita akan dapat 25.5. And then 28.5 tambah 34.5 31.5. So 37.5 40.5 tambah 46.5 bahagikan dengan 2 kita akan dapat 43.5. And then seterusnya 46.5 tambah 50.5 bahagikan dengan 2 akan dapat 49.5. So ini adalah untuk midpoint class. Okay, untuk midpoint class at the end kamu akan dapat macam gini. So ini adalah titik tengah. And then untuk relative frequency ni pula, apa yang perlu kamu buat, back kepada relative frequency kita, iaitu kita dapatkan relative frequency F kena bahagikan dengan hasil tambah F. F bahagikan dengan hasil tambah F. Maksudnya nilai F kita, frekuensi kita adalah bersamaan dengan berapa, kita kena bahagikan dengan kita punya summation of F. Yang mana kalau kita buat yang ini, nilai F kita adalah 8. So untuk relative frequency, just 8 bahagikan je dengan 40. Kita ada 40N kan. So yang kedua pun sama. Dia akan jadi 13 perkan dengan 40. Yang ini akan dapat 8 perkan dengan 40. 6 perkan dengan 40. Ni 3 per 40, 1 per 40. Ni pun sama juga, 1 per 40. So daripada sini, ini adalah relative frequency. Yang bermaksud formulanya adalah F kena bahagikan dengan summation of F. Ni adalah kita punya relative frequency. Okay, so yang ini adalah dia punya relative frequency. So daripada sini juga you boleh dapatkan percentage distribution of frequency. Yang bermaksud daripada sini you just darab je dengan 100. So 8 per dengan 40 darabkan dengan 100. Sama juga yang ni, darabkan dengan 100. 13 per 40 darabkan dengan 100. Samalah juga yang lain-lain. Ini saya tak kira lah, you darab sendiri. Darabkan dengan 100. 1 per 40 darabkan dengan 100. Dan 1 per 40 darabkan dengan 100. Okay, so semua benda ni you kena darabkan dengan 100 untuk dapatkan percentage of distribution. Okay, kita fokus kepada yang seterusnya, bahagian graphing. Yang mana bahagian graphing, apa yang perlu kamu buat adalah frequency histogram, frequency polygon dengan OGIF. Untuk frequency histogram, apa yang perlu kamu buat, frequency kena bahagikan dengan class boundary. Untuk frequency polygon, frequency bahagikan dengan versus midpoint, bahagi pula. So frequency versus class boundary, frequency versus midpoint, and then cumulative class frequency versus upper class boundary. So upper class boundary. Okay, jadi apa yang perlu kamu buat kat sini, sebab tu saya perlu cari semua benda yang ini. Bila you dah cari semua benda yang ni, you boleh cari macam mana nak buat graphing ni. Let's say kita akan try yang pertama, iaitu frequency histogram. Frequency histogram, let's say lah okay, kita akan buat frequency versus class boundary kan. Jadi untuk yang pertama, just buat je, saya just lakar je. Saya tak ikut pembaris pun. So kita ada frequency kat bahagian sini. Lepas tu yang bahagian sini pun adalah class boundary. So untuk frekuensi ni, apa yang perlu kita tengok adalah daripada sini. So frekuensinya adalah 8, 13, 8, 6, 3, 1, 1. Jadi maksimum dia adalah 13 dan minimumnya adalah 1. Jadi kamu boleh buat, kalau buat 1 sampai 13 banyak kan. Jadi saya nak buat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Okey. So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Okey, ni pun dah lebih kan? Okey. So untuk class boundary ni pula, you kena ambil class boundary dia semua benda ni. So semua benda ni dia akan start dengan 10.5 kan? So just ambil je 10.5. Lepas tu kita ambil 16.5, 22.5, ambil yang ni. Ambil yang ni pun tak apa 16.5, 22.5, lepas tu 28.5, and then kita ada 34.5, and then 40.5, lagi satu 52.5. Okay. So untuk yang ini pula, just buat je lakakan, sebab yang ni adalah untuk frekuensi histogram, ataupun dengan kata lain kita nak buat histogram lah. Histogram. So bila kita nak buat histogram, you just lakar sahaja yang bermaksud. You kena buat betul-betul Yang ini saya just buat sahaja. You kena buat ikut graf, kertas graf. So untuk yang pertama, frekuensi dia adalah 8. So yang ini sampai sini 8 kan. So kita akan ambil daripada sini sampai sini. Okay. And then yang kedua pula kita ada 13. So ambil 13 kat atas sini, yang 13 tengah-tengah sini. So you just naik je sikit. Yang kedua adalah 13. Okey, yang ketiga adalah 22 ni, salah, 8. So 8 ada pada bahagian yang sini juga. Okey, 8. Lepas tu kita ada 6. So 6 kat sini. And then seterusnya ada 3. 3 kat bahagian sini. Lepas tu kita ada 1 dan 1. 1 untuk yang bahagian ni. Oh, saya tertinggal part mana ni? 10.5, 16.5, 22.5, 28.5, 34.5, mana 34.5, 40.5, 50.5, 40.5. So yang kedua 3, and then 1 dan 1. 1 lagi 1. Sekejap Alah. Okey, saya tertinggal part ni tadi 40.5 sampai 46.5 kan. So you just delete sikit lah kat sini. Ini akan jadi 46.5 Saya tertinggal sikit kat part ni, 46.5. Ini adalah 46.5, and then ada lagi sikit iaitu 52.5. So daripada sini pun sama juga. Sini dua-dua ni adalah 1 So ni dah dapat dah histogram dia. Jadi kat sini adalah namanya frekuensi histogram ataupun histogram sahajalah. Okey, so yang ini adalah untuk contoh bila kita buat histogram based on frequency versus class boundary. And then the next one adalah frequency versus midpoint untuk frekuensi polygon. Untuk frekuensi polygon. Untuk frekuensi polygon, apa yang perlu kamu tahu? Let's say lah kita ada macam ni kan. So kita ada graf yang sama, yang mana kat sini adalah frekuensi, yang kat sini pula adalah midpoint. Midpoint class. So untuk midpoint class ni, as you can see right here, kita ada midpoint class yang ni sampai dah midpoint class yang ni. Then untuk buat frekuensi polygon, you kena ada frekuensi dengan midpoint. So frekuensi ni sama macam tadi. Kita boleh just assign je 2, 4, 6, 8, 10 sampai 16 ni. So just buat je lah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan 16. So itu adalah untuk frekuensi polygon. And then bila you nak buat midpoint ni pula, midpoint ni kena start dengan midpoint yang sebelum tu, untuk buat analisis ni lah, untuk buat graf ni. So midpoint yang sebelum tu adalah daripada range yang keberapa sampai keberapa, iaitu kejap 10. Okey, so untuk frekuensi polygon tadi, kita ada midpoint. Midpoint mesti ambil sebelum tu punya midpoint, yang mana sebelum tu punya midpoint adalah midpoint untuk kelas yang sebelum tu lah. You kena tengok kelas boundary kat sini, bahagikan 2, lepas tu kita akan dapat, ataupun dengan kata lain, beza ni kan 6 kan, beza ni 6. So sebelum ni adalah 13.5, tolakkan dengan 6, you akan dapat 7.5. So kita punya midpoint akan start dengan 7.5. Okey. So sama juga macam yang last kali Yang last kali pun sama, you kena ambil last kali juga, iaitu tambah je dengan 6, 49.5 tambah je dengan 6, kita akan dapat 55.5. So untuk last kali kita ada 55.5.
Okay, so kita akan start dengan 7.5. You just buat je kat sini 7.5, and then seterusnya 13.5, and then ada 19.5 dan seterusnya 31.5, 37.5, 43.5 dengan 49.5. Okay, so untuk yang 4 ni juga, apa yang perlu kamu tengok, based on frequency, kita just ambil je balik frequency tadi. Contohnya frequency adalah 8, so kita point je 7.5 ni kepada 8. Jadi 7.5 kosong kan, tak ada apa-apa, lupa pula 7.5 kosong untuk yang sebelum tu kan. So kita akan start dengan yang kat sini, and then untuk 13.5 baru start ada 8. Okay, so start ada 8 kat 13.5, dan seterusnya frekuensi dia 13. Ini 13, let's say kat sini. And then untuk yang seterusnya 8 lagi sekali. Untuk 31 ni kita ada 6. Ada 6. Lepas tu untuk 37.5 kita ada 3. 3 naik bawah ni, 3 sini. Lepas tu untuk 4 ni kita ada 1 kan. 1 and then kosong. 50. Yang last sekali adalah 55.5. So ada lagi satu kat sini 55.5, iaitu pada bahagian kosong. Jadi bila frekuensi poligon, apa yang perlu kamu buat adalah kamu kena gariskan dia punya graf ni. So biar dapat bentuk poligon. Poligon tu apa? Poligon tu apabila kita dapat satu bentuk yang tiada ruang kat dalamnya. Garisan yang disambungkan and then membentuk satu bentuk yang tiada ruang di dalamnya. Sebab tu kita kena tutupkan dengan yang last sekali, iaitu kosong dan kosong. So yang ni adalah sama satu-satu, lepas tu barulah turun bawah. Okay, so poligon yang kita akan dapat adalah macam ini. Ini namanya frekuensi poligon. Okay, so itu adalah part untuk frekuensi poligon. And then saya akan teruskan dengan yang lagi satu part, iaitu okey, seterusnya adalah bila kita nak buat OGIF. So untuk buat OGIF, apa yang perlu kamu tahu adalah cumulative class frequency versus upper class boundary. So cumulative class frequency, biasanya benda ni kita just buat je. Sekejap So untuk yang pertama ni adalah upper class boundary upper class boundary. And then yang ni pula adalah cumulative frequency. So daripada sini, berdasarkan upper class boundary dengan cumulative frequency, you kena tengok daripada sini lah, yang mana satu cumulative frequency adalah pada bahagian sini. Ini cumulative frequency. And then untuk upper class boundary, you just ambil yang apa sahaja. Yang ini. Okay, ini upper class boundary. So jangan ambil yang lower class boundary pula. So untuk upper class boundary dengan cumulative frequency. So untuk cumulative frequency ni, you kena tengok yang mana yang maksimum, iaitu 40 lah, let's say kan. So 40 ni banyak kan, jadi kita ambil sifar 5 lah. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Banyak tak? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Okay, cukup lah. Jadi kita ambil 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Okey, cukup. So 40. So daripada sini, based on 5, 10, 15, 20, ini adalah cumulative frequency. Sebab apa kita pilih yang ini? Sebab yang ini ni ada cumulative frequency kita. And then untuk upper boundary ni pula, you just pick je daripada lower sampai ke upper ni. Tulis je kat sini upper boundary. So kita akan start dengan 16.5, dan kepada 22.5, dan 28.5, 34.5, lepas tu kita ada 40.5, 46.5, 52.5. Kita start dengan plotting yang pertama, iaitu class boundary dia adalah 16.5. So untuk 16.5, cumulative frequency adalah 8. So 16.5 cumulative frequency adalah 8 pada bahagian sini. And then 22.5 pula, cumulative frequency dia adalah 21. So 21 naik atas sikit. Ini 20, sini 21 lah. Okay, 21 naik sini sikit. And then seterusnya adalah 29. So untuk 28 ni kita ada 29 pada bahagian sini. And then seterusnya kita ada 35. 34.5 ni ada 35. Okay, 35 sini. Lepas tu kita ada 38. 40 ni kita ada 38. Naik atas sikit.
sini. And then untuk 46.5 kita ada 39, naik sikit je. And then untuk 52 ni naik 40 terus. Sebenarnya naik atas sikit lah ni, sebabnya saya buat just lakaran je. So nampak tak sini 40? Sini 40 naik atas sikit. Okay, so daripada sini you just sambungkan sahaja graf you tu kepada macam gini. Just sambung je lah sini. Dia akan dapat berbentuk macam ini. So dia akan dapat bentuk macam inilah. Okay, dapat. Sebenarnya bentuk ogive ni sama ada you nak buat dalam bentuk curve, dia akan dapat bentuk curve macam ini, ataupun dia akan dapat bentuk curve macam ini ataupun dia dapat bentuk yang macam inilah, straight line macam ni. Ada yang macam ni, and then depends on situation. Okay, so that one adalah untuk ogive. So setakat ni itu je untuk bahagian graphing. So kita akan sambung untuk explanation yang lain pula.